Pembukaan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijrah, kaum musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang berbai'ah dengan Rasulullah. Ingat lagi tak antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab, tetapi tidak boleh membantu peperangan. Jadi Bani Bakar membuat perjanjian dengan kaum musyrikin Quraisy, manakala Bani Khuza'ah berbai'ah dengan Rasulullah. Bani Bakar dia berperang dengan Bani Khuza'ah, tetapi kaum musyrikin Quraisy membantu Bani Bakar berperang. Oleh sebab itu mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW amat marah dengan tindakan kaum musyrikin dan telah mengemukakan 3 pilihan. Beri perhatian, yang ini tidak ada dalam buku teks kita, tapi ada dalam buku rujukan yang lain lah. Apa Rasulullah beri pilihan kepada musyrikin Mekah? Yang pertama, untuk membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar. So mereka tak boleh lagi tolong Bani Bakar selepas ni. Ataupun terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Ataupun membayar diyah, iaitu pampasan kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Orang Quraisy memilih untuk berperang dengan orang Islam. Lalu Rasulullah mempersiapkan 10,000 tentera Islam dan menuju ke Mekah. Apabila sampai di tempat bernama Marru Zahran, Rasulullah mengarahkan tentera Islam mendirikan kemah dan menyalakan unggun api. Sebelum tentera Islam masuk ke Mekah, Abu Sufyan dan Al-Abbas datang menemui Nabi dan memeluk Islam. Kemudian semasa tentera Islam masuk ke Mekah, Rasulullah menawarkan jaminan keselamatan kepada mereka yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, ataupun berlindung di Masjidil Haram, ataupun berlindung di rumah sendiri. Mereka yang berada di situ dianggap tidak mahu melawan dan mereka tidak akan diapa-apakan. Tindakan Rasulullah SAW setelah memasuki Mekah. Yang pertama, Rasulullah memusnahkan 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Yang kedua, Rasulullah melakukan tawaf di Kaabah, menunaikan solat sunat di Maqam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Juga Rasulullah menghimpunkan semua penduduk Mekah dan memaafkan mereka, memberi pengampunan kepada semua penduduk Mekah. Kesan daripada sifat Nabi yang memaafkan semua penduduk Mekah, ramai penduduk Mekah kemudiannya memeluk agama Islam. Antara kesan lain pembukaan kota Mekah, yang pertama, dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan berkembang pesat di seluruh semenanjung tanah Arab. Lagi, tanah haram menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Lagi, ramai orang Quraisy memeluk Islam. Lagi, umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Dan yang terakhir, antara kesan pembukaan kota Mekah adalah masyarakat Mekah saling bekerjasama. Itulah kisah pembukaan kota Mekah dan kesan-kesannya.